Baik, terima kasih Andy dan Syuhaida di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi berlintas langsung seketika ke Langkawi. Dalam cerita pagi hari ini adalah untuk saya berkongsi kepada anda sedikit mengenai perkembangan terkini penularan wabak denggi di Langkawi. Untuk itu bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah Dr. Muhammad Lutfiuddin Azidin, Pegawai Kesihatan Daerah Langkawi, untuk memperincikannya. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik Doktor, mungkin Doktor boleh berkongsi dengan kita di Selamat Pagi Malaysia bagaimana perkembangan terkini denggi di Pulau Pelancongan Langkawi, Doktor? Okay, sehingga setakat ini kita menerima laporan satu kes denggi lah yang disebabkan oleh jangkitan tempatan walaupun kita dapat lagi 8 laporan, tetapi siasatan kita menunjukkan 8 kes tersebut ialah dijangkiti di luar daerah Langkawi ni. Jadi satu kes denggi ini merupakan menunjukkan penurunan yang ketara lah untuk daerah Langkawi, tetapi ini mungkinlah disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan di mana penduduk mempunyai masa yang lebih lama di rumah untuk melihat persekitaran mereka. Baik Doktor, mungkin Doktor juga boleh berkongsi antara punca atau penyebab penyebaran denggi ini sehingga kini tidak dapat dibatasi secara asasnya, Doktor. Okey, kita perlu jelas dan fahamlah penularan demam denggi ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes. Okey, jadi orang kata tiada Aedes tiada denggi. Dan gigitan nyamuk Aedes juga dia mempunyai kaitan yang rapatlah dengan kepadatan nyamuk Aedes ni. Jadi kita negara kita, daerah kita mempunyai ekosistem yang sesuai lah untuk pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kita perlu pastikanlah persekitaran kita sentiasa bersih. Selain daripada itu, penularan juga disebabkan oleh kepadatan penduduk lah. Okey, jadi kita macam kita daerah Langkawi ada cabaran lah di segi bilangan pelancong yang tinggi. Jadi kita perlulah berusaha untuk memastikan faktor-faktor kepadatan penduduk dan kepadatan nyamuk kita dapat baiki. Jadi Doktor mungkin juga boleh berkongsi antara komplikasi terhadap tubuh badan seseorang yang dijangkiti wabak ini. Okay. Dalam kes demam denggi ini, dia dikatakan satu masalah kesihatan awam lah, sebab dia boleh menyebabkan kematian. Sehingga terkini kita mencatatkan 90 kematian ini baru bulan Jun saja. Okey, jadi antara sebabnya ialah kesan virus denggi inilah, di mana dia menyebabkan struktur darah kita berubah dan mengganggu sistem pembekuan darah, jadi seterusnya boleh menyebabkan kebocoran darah dan kehilangan darah lah. Jadi kita nasihatkan supaya mereka yang punya tanda-tanda awal segera dapatkan rawatan awal lah, supaya kita dapat kena pasti komplikasi demam denggi ini. Jadi Doktor, kita di Langkawi yang kerap menerima hujan pada situasi ini kan, mungkin suhu dan juga kelembapan ini menyumbang kepada pemudahkan pembiakan Aedes, dan juga mungkin Doktor boleh berkongsi waktu keaktifan nyamuk Aedes ni. Okey. Jadi kepadatan nyamuk Aedes ni dan pembiakan nyamuk Aedes ni memang kita kata sesuailah dengan cuaca di Malaysia ni dan juga di daerah Langkawi ni. Jadi kita tidak boleh ubahlah faktor cuaca ni, tetapi kita boleh ubah keadaan di persekitaran kita. Kita boleh pastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran kita, iaitu contohnya tempat-tempat yang bertakung air, di tempat teduh, tempat gelap. Jadi kita boleh usaha ke arah itu. Okey. Kemudian dari segi di segi keaktifannya ada nyamuk Aedes ini menggigit pada awal pagi dan lewat senja lah, antara 5 hingga 7 pagi dan juga 5 hingga 7 petang. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian. Jadi kesimpulannya, kita selaku masyarakat sendiri perlu memainkan peranan untuk memastikan denggi ini tiada di kawasan kita. Jadi sekiranya itu saja langsung dari Langkawi, kembali ke Angkasa Beri bersama Andy dan Shu. Silakan.